Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama Cikgu Sabiah dalam Jom Belajar Sains. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan gembira, sihat dan selamat di rumah ya. Baiklah, untuk tajuk Sains tahun 4, insyaAllah kita akan pelajari tajuk baru pada minggu ini. Jadi sebelum kita masuk ke tajuk baru, jom kita buat sedikit ulang kaji. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari faktor mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Terdapat dua faktor. Yang pertama adalah kedudukan sumber cahaya dan yang kedua adalah orientasi objek. Jadi cikgu harap tajuk ini kamu dapat kuasai dengan baik supaya kamu dapat jawab untuk peperiksaan di akhir nanti. Dan ini juga tajuk yang agak penting ya. Okey, baiklah. Pada minggu ini, kita akan mempelajari standard kandungan. Yang pertama, menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, memperihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan cahaya pada cermin. Dan apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menyatakan cahaya boleh dipantulkan. Yang kedua, menyatakan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan cahaya pada cermin. Jadi, pastikan murid-murid semua dapat menguasai ketiga-tiga objektif kita pada hari ini. Boleh kan? Bagus. Cikgu teruskan. Jadi yang pertama adalah menyatakan cahaya boleh dipantulkan. Pernahkah kamu bermain dengan cahaya? Ya, cahaya ada di sekeliling kita. Dan sebelum ini pun kita telah mempelajari tajuk cahaya. Jadi, apakah yang berlaku kepada cahaya? Apabila kita melihat cermin, kita dapat melihat imej kita terbentuk pada cermin. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Perhatikan gambar di bawah. Okay, sambil juga kamu boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, bagaimanakah terdapatnya wajah kita di dalam cermin? Adakah kita telah mempunyai kembar? Kembar yang berada ataupun terperangkap di dalam cermin? Cuba kamu pegang sekeping cermin ataupun sebuah cermin. Cuba perhatikan, letakkan cermin di hadapan muka masing-masing. Apa yang dapat kamu lihat? Ya, tentunya wajah kamu juga kan? Jadi bagaimanakah boleh adanya wajah kita pada permukaan cermin tersebut? Ya, betul. Ini kerana terdapatnya cahaya di sekeliling kita yang terkena pada wajah kita. Kemudian cahaya tersebut dipantulkan ke arah cermin. Dan akhirnya adalah wajah kita di permukaan cermin. Dan kali ketiga, cahaya tersebut dipantulkan semula ke arah mata kita. Dan yang berada di dalam cermin itu dikenali sebagai imej. Jangan pula takut ya. Itu sebenarnya imej kita. Jadi, dapatkah kamu fahami bagaimana terbentuknya imej kita di dalam cermin? Ya, betul. Kerana terdapatnya satu sifat cahaya yang dikenali sebagai pantulan cahaya. Baiklah, kita teruskan ya. Contoh yang kedua adalah imej terbentuk pada permukaan cermin. Lihat gambar di atas. Kelihatan seolah-olah ada dua ekor haiwan seperti rusa di dalam air tersebut. Ini dinamakan pantulan cahaya. Yang kedua, imej terbentuk pada permukaan lantai jubin. Kita dapat lihat pantulan tangga yang ada di atas ada di bahagian permukaan jubin. Dan yang ketiga, imej terbentuk pada permukaan logam. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Ini adalah contoh pada permukaan air. Seolah-olah terdapat dua pokok. Sedangkan itu hanya adalah kita kenali sebagai fenomena ataupun kejadian pantulan cahaya. Imej pada permukaan lantai berjubin dan imej pada permukaan logam. Okey, sekarang cuba ambil satu sudu logam.
Letakkan di bahagian hadapan muka kamu. Cuba perhatikan. Adakah imej terhasil pada sudut tersebut? Ya, betul. Jadi, imej akan terhasil pada beberapa keadaan seperti permukaan air, lantai berjubin dan juga permukaan logam. Jadi, kita telah jalankan aktiviti bagaimana untuk melihat pantulan cahaya. Okey, seterusnya. Aktiviti seterusnya adalah ambil satu cermin atau berdiri di hadapan cermin almari. Kemudian, nyalakan satu lampu suluh dan halirkan ke arah cermin. Cuba perhatikan alur cahaya yang dipantulkan oleh cermin tersebut. Okey, seterusnya, halirkan pula lampu suluh ke arah dinding bilik atau dinding rumah kamu. Adakah terdapat cahaya dipantulkan? Seperti pada aktiviti 2 tadi? Tidak kan? Okey, baiklah. Nanti cikgu akan terangkan kenapa ini berlaku. Ini adalah kerana objek yang berada di persekitaran kita mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Dan untuk menjadi pemantul cahaya yang baik, ia perlu bersifat licin. Cuba kamu sentuh permukaan cermin tersebut. Adakah ianya licin? Ya, betul. Yang kedua, ianya berkilat. Adakah cermin kita berkilat? Okey, sebenarnya untuk permukaan cermin muka, berkilatnya bukan di bahagian atas yang dapat kita lihat. Kawasan berkilatnya berada di bahagian bawah. Sebenarnya cermin ini di bahagian atasnya ialah diperbuat daripada kaca lut sinar. Kemudian di bahagian belakangnya diwarnakan dengan warna seperti perak, iaitu yang mempunyai sifat berkilat supaya ianya dapat memantulkan cahaya. Okey, cikgu teruskan lagi. Yang kedua, kegunaan dalam kehidupan harian kita. Sebagai contoh, kamu lihat rujuk buku teks masing-masing pada muka surat 96. Okey, bagaimanakah ayah murid tersebut hendak melihat motor yang datang dari belakang? Ya, ianya menggunakan cermin sisi yang berada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan juga menggunakan satu lagi cermin yang ada di dalam kereta, iaitu cermin pandang belakang. Dan satu lagi cermin yang ada di situ adalah cermin cembung. Cermin cembung ini diletakkan di kawasan jalan selekoh seperti ini, di mana pemandu dapat melihat kenderaan yang datang daripada selekoh yang tajam. Ini adalah contoh cermin cembung yang betul. Okey, seterusnya adalah kegunaan di klinik pergigian, dipanggil cermin pergigian. Doktor ingin melihat keadaan gigi pesakit. Mulut kita kecil, bagaimana doktor nak lihat gigi kan? Jadi, doktor memasukkan cermin pergigian di dalam mulut dan dapat lihat keadaan gigi kita yang terlindung. Yang kedua, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan di bahagian bawah. Jadi kita dapatlah bergaya, dapat pusing kanan, pusing kiri dan dapat lihat keselesaan semasa membeli kasut. Dan yang ketiga, semasa di kedai gunting, tukang gunting didapat menunjukkan keadaan rambut pelanggan dengan meletakkan cermin di bahagian belakang rambut. Jadi pelanggan dapat lihat adakah rambutnya telah seperti yang dikehendaki. Okay, seterusnya, di dalam kapal selam ada sejenis alat. Alat untuk melihat kawasan di atas. Kita tahu kapal selam berada di dalam air. Jadi, ia memerlukan sejenis alatan untuk membuat pemerhatian di bahagian permukaan laut. Jadi, alat ini dinamakan periskop. Di dalam periskop terdapat 2 keping cermin yang dipasang secara 45 darjah sending ataupun condong. Dan apabila cahaya memasuki bahagian atas, terkena pada permukaan cermin, cermin ini akan memantulkan cahaya ke bawah dan akhirnya dipantulkan sekali lagi ke arah mata kita di bahagian bawah. Jadi dengan ini,
pemerhati dapat melihat apakah objek yang berada di bahagian atas. Ini yang dinamakan sebagai kegunaan dalam kehidupan seharian. Ini contoh yang lain lagi ya. Kon-kon di tepi jalan ataupun di kawasan pembinaan dicat dengan berwarna yang dapat memantulkan cahaya. Juga label-label jalan dan juga tanda kecemasan. Yang seterusnya adalah pemakaian safety coat ataupun jaket keselamatan yang dapat memantulkan cahaya pada waktu malam. Tentu kamu pernah lihat kan? Di tepi-tepi jalan raya dan di bahagian tengah juga dipasang alat yang dapat memantulkan cahaya pada waktu malam. Dengan ini dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Dan juga pada badan-badan kenderaan yang bersaiz besar. Dicat ataupun ditampal dengan tampalan yang mempunyai sifat pemantul cahaya. Okey, seterusnya. Kita hendak melukis gambar rajah sinar pantulan yang menunjukkan pantulan cahaya pada cermin. Bagaimanakah cara nak melihatnya? Bagaimanakah cara hendak melukisnya? Okey, gambar rajah sinar bergantung kepada dua jenis permukaan. Permukaan yang pertama yang licin, berkilat dan ranta dapat memantulkan kesemua cahaya seperti cermin, kertas aluminium dan juga permukaan logam. Jadi arahnya adalah sekata. Manakala permukaan yang kedua adalah permukaan yang kasar, kusam dan warna gelap. Ianya memantul dan menyebarkan cahaya yang jatuh ke atasnya ke pelbagai arah. Jadi arahnya tidak sehala, menyebabkan kita tidak dapat melihat dengan jelas sinar pantulannya. Jadi ini adalah contoh bagaimana hendak melukis gambar rajah sinar tuju dan sinar pantulan di atas permukaan cermin. Jadi cikgu harap kamu dapat buat ya lakaran gambar rajah ini. Okey, baiklah, jom kita buat aktiviti. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, cikgu nak kamu tukis atau salin nota ini, iaitu cahaya boleh dipantulkan, ciri-ciri pemantul yang baik, kegunaan pantulan cahaya dan juga gambar rajah sinar pantulan cahaya. Yang kedua, cikgu nak kamu lukis gambar periskop ini dalam buku lukis besar-besar supaya jelas. Dan yang ketiga, latihan untuk menguji kefahaman bagi tajuk ini. Jadi cikgu harap kamu dapat menjawab dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh. Dapatkan skor yang tertinggi. Boleh? Bagus. Jadi rumusannya pada hari ini kita telah mempelajari bahawa cahaya boleh dipantulkan. Sifat pemantul cahaya yang baik mestilah bersifat apa? Bagus, licin dan berkilat. Dan apakah contoh-contoh kegunaan dalam kehidupan seharian? Cermin muka, cermin pergigian, cermin di kedai kasut dan periskop. Dan terdapat banyak lagi sebenarnya. Itu adalah antara contoh-contoh yang biasa kita gunakan. Dan yang ketiga, bagaimana hendak melukis gambar rajah sinar pantulan. Okey, baiklah cikgu rasa setakat itu sahaja tajuk cahaya boleh dipantulkan. Kita akan bertemu kembali pada sesi yang seterusnya dengan tajuk yang lain. Cikgu ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.